Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Entahlah tuan-tuan. Cerita ni, kita ni tak habis-habis macam ni kan. Sikap kita ni takkan habis macam ni. Terutama kalau satu bangsa tu dia majoriti. Bila dia majoriti je, dia akan menindas bangsa minoriti. Masa minoriti, bila dia akan ditindas, dia kena buat sesuatu lah. So akhirnya dia pun berprasangka buruk dengan kita. And vice versa. Kan? Okey. Angka sebenar miskin Tegar diketahui setelah padu dikemaskini, Rafizi. Angka sebenar mengenai kumpulan miskin Tegar dijangka diperolehi setelah sistem padu dikemaskini sepenuhnya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ketika ini jumlah miskin Tegar yang dicatatkan melalui laporan rasmi adalah 0.2% daripada keseluruhan rakyat di negara ini. Menurutnya, miskin Tegar di negara ini mencatat penurunan 0.2% atau 18,445 rumah. Survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah mencatatkan penurunan berbanding 1% pada 2020. Data IKASih di bawah ICU dan GPM merekodkan pengurangan jumlah isi rumah miskin Tegar sebanyak 80,000 sehingga akhir tahun lalu. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Datuk Seri Muttalib berhubung jumlah kemiskinan Tegar yang tepat kerana Perdana Menteri menyatakan bahawa ia akan dinoktahkan. Mengulas lanjut, Rafizi menjelaskan konsep menoktahkan kemiskinan Tegar adalah langkah yang diperhalusi Kabinet untuk mengambil pendekatan ekonomi setelah mengetahui jumlah sebenar di negara ini. Miskin sifar bermaksud kadar kemiskinan Tegar yang dilaporkan setiap tahun daripada pelaporan rasmi negara sebagai data rasmi. Kini 0.2% orang miskin Tegar. Maka kumpulan ini akan dipantau dan sudah tentu dari tahun ke tahun jumlah ini akan berubah setiap tahun berdasarkan garis kemiskinan. Setiap tahun sasaran mengeluarkan individu miskin Tegar berdasarkan pelaporan rasmi, tetapi sifar miskin atau menoktahkan tidak bermaksud tidak langsung orang miskin Tegar kerana kemiskinan itu relatif. Kalau begitu tidak perlu ada zakat, ujarnya. Menjawab pertanyaan tambahan Ismail mengenai data IKASih, Rafizi berkata ia perlu dibersihkan dari semasa ke semasa. Ia berdasarkan laporan menoktahkan tidak bermaksud tiada langsung orang miskin Tegar kerana kemiskinan itu relatif. Okay. Itu penting. Now, usaha untuk menoktahkan miskin Tegar ini telah berlaku sejak mula kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih orang kata kerajaan madani kita. Now, why is that important? Kenapa menentang ataupun menghapuskan kemiskinan Tegar? Miskin Tegar, dia bukan miskin, dia miskin Tegar. Dia dua benda beza. Ini sangat penting. Miskin Tegar ni tuan-tuan, miskin Tegar ni fakir tau. Dia ada miskin, dia ada fakir miskin. Fakir ni, erti antara definisi fakir ni, maksudnya benda makanan asas pun dia tak ada. Dia kalau tak boleh pergi holiday, tak boleh pakai kereta mewah, tak boleh ada kereta, mungkin dia naik motor saja, itu miskin mungkin. Kan? Pakaian pun tak bertukar macam saya, sama je pakaian, mungkin miskin. Tetapi fakir ini asas, benda yang asas. Perubatan, dia tak boleh akses. Makanan ruji, dia tak boleh akses. Ataupun jarang berlaku. Dan kalau mereka sakit, sukar untuk mereka nak
orang kata apa, nak masuk ataupun nak mendapat rawatan yang sewajarnya, kecuali daripada hospital kerajaan lah. Kalau nak pergi swasta tu lagilah mustahil. Even katakanlah nak pergi ke hospital, akses kepada medical tu pun sukar. Now, dalam pada itu, kita kena faham kemiskinan tegar itu juga adalah relatif. Miskin tu, kemiskinan itu juga relatif. Dia multifaktorial, bukan setakat pendapatan. Ada orang, tuan-tuan, dia tak bekerja dengan orang, dia tak ada pendapatan. Tapi dia duduk kampung pedalaman, dia tanam sayur, dia makan, dia ambil air makanan daripada sungai, dia ada kolam. Dia tak perlukan pendapatan. Kalau ikut pendapatan dia mesti kosong. Tetapi asas makanan dia ada. Dia tanam sayur, dia tanam padi. Asas makanan dia itu ada. Dan akses kepada sekolah, akses kepada pendidikan, kepada kemudahan-kemudahan asas pun dia tak susah. Contoh. Maka dia tidak boleh dikonsider sebagai miskin tegar walaupun bracket pendapatan dia itu adalah kosong. Dia tak jual katakanlah pendapatan itu. Dia hanya berharap dengan makanan dia cukup. So itu tak dianggap sebagai miskin tegar. Tetapi ada juga yang bekerja, balik ke rumah, makan asas pun dia tak boleh nak sediakan untuk diri dia dan keluarga, maka itu dianggap sebagai miskin tegar. Jadi kerajaan cuba menoktahkan perkara ini atas dasar sosial itu satu. Tetapi untuk ekonomi juga. The moment kita ada rakyat yang mempunyai miskin tegar, dalam masa yang sama kita ada penduduk yang mempunyai puluhan bilion ringgit dalam akaun dia luar negara. Kesenjangan, the disparity of income itu bila menjadi terlalu besar. Sedangkan dalam negara yang sama, ada penduduk makan harian, makanan ruji dia pun tak ada. Itu ada masalah dengan negara tersebut. Okay? Membawa saya kepada berita seterusnya. Kan, rindu zaman Abah, raya tak balik kampung. Ingat lagi dulu, raya tak balik. Okay, cerita Rosmah